Assalamualaikum. Nama saya Nur Syazwani Edina binti Mat Rosi dan akan membentangkan tentang pengenalan. Kita telah menjalani kehidupan yang perlu menggunakan gadget dan internet untuk melakukan semua perkara. Hal ini kerana kita telah menjalani kuarantin yang di dalam tempoh yang lama sehingga kita tidak dapat berkomunikasi secara bersemuka dan hanya melalui talian. Realiti keupayaan dan pembudayaan ekonomi telah memberikan maksud yang berbeza pada waktu kini. Cara kita meningkatkan ekonomi negara telah berubah dan gaya kehidupan kita juga telah berubah. COVID-19 memang telah mengubah hidup kita dan negara, tetapi ia mempunyai kelebihan dan juga keburukan yang tersendiri. Kita dapat mempelajari sesuatu yang baru bahawa apa-apa halangan yang kita hadapi akan mempunyai penyelesaiannya sehingga dapat meneruskan hidup kita secara tenang. Permasalahan kajian. COVID-19 merupakan salah satu penyebab yang telah mengubah kehidupan semua orang di dunia, lebih-lebih lagi kepada masyarakat Malaysia, kerana masyarakat tidak dapat keluar bekerja dan mempunyai pergerakan terbatas kerana tempoh kuarantin yang telah ditetapkan. Teknologi telah menjadi salah satu perkara yang sangat diperlukan untuk semua orang ketika menghadapi pandemik COVID-19 ini. Ini kerana mereka perlu melakukan pekerjaan di rumah dan secara maya. Cabaran yang dihadapi. Pertama, masyarakat mengalami beban kewangan. Ini menjadi masalah besar kepada golongan masyarakat yang sederhana dan yang tidak mampu kerana mereka tidak dapat pergi bekerja sehingga ada yang diberikan cuti tanpa gaji, dipotong gaji ataupun diberhentikan. Masalah ini juga telah menyebabkan perusahaan terpaksa ditutup kerana tidak dapat menanggung kerugian yang tinggi dan tidak dapat memberikan gaji kepada pekerja. Akhirnya, masyarakat telah hilang sumber pendapatan yang utama untuk kehidupan harian mereka. Hal ini disebabkan oleh masyarakat yang tidak mampu perlu menjalani pekerjaan secara bersemuka kerana mereka diibaratkan seperti kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Seterusnya, pelajar tidak dapat mengikuti pembelajaran secara maya. Mereka kurang persediaan secara mental dan fizikal untuk menghadapi pembelajaran secara maya atau atas talian. Ini kerana mereka lebih selesa untuk belajar secara bersemuka bersama-sama rakan-rakan. Ini juga menjadi satu masalah kepada golongan yang tidak berkemampuan kerana mereka tidak mempunyai peralatan untuk menjalani pembelajaran secara maya dan tidak mempunyai sambungan rakam internet yang kuat, lebih-lebih lagi kepada pelajar yang tinggal di dalam pedalaman ataupun kawasan yang tidak mempunyai liputan yang tinggi. Akhirnya, pelajar akan hilang tumpuan untuk belajar dan akan menimbulkan kekeliruan kepada mereka untuk faham apa yang diajari oleh guru. Ini kerana komunikasi antara guru dan pelajar menjadi terbatas sehingga mereka tidak dapat memberikan persoalan secara terus dan perlu melalui telefon ataupun mesej. Akhirnya, masyarakat sukar untuk mengikuti norma baru. Hal ini kerana mereka telah terbiasa dengan gaya hidup mereka yang lama. Untuk norma baru ini, masyarakat tidak dibenarkan untuk bersalaman apabila berjumpa sahabat andai atau saudara mara. Ini kerana penyakit COVID-19 dapat merebak melalui sentuhan. Masyarakat juga tidak boleh pergi bercuti di luar negara, tapi sebaliknya mereka hanya boleh bercuti di dalam negara saja. Percutian ini dibenarkan selepas PKP dilonggarkan. Masyarakat masih perlu mematuhi prosedur operasi standard ataupun SOP seperti memakai pelitup muka, melakukan penjarakan sosial dan melakukan kuarantin 14 hari jika mempunyai kontak rapat. Tetapi norma baru ini ada sebahagian masyarakat yang tidak mengikuti.
yang telah menimbulkan kerisauan kepada masyarakat yang lain. Sebagai masyarakat Malaysia, kita perlu menghadapi segala cabaran dengan keadaan yang tenang supaya tidak menimbulkan masalah yang lain kepada negara. Kita juga perlu membiasakan diri terhadap persekitaran yang baru dan percaya bahawa kerajaan telah menjalankan tanggungjawab mereka dengan baik untuk mengembalikan persekitaran kita yang lama dan kehidupan kita yang dulu. Dan akhirnya kita perlu menjaga diri kita agar tidak berjangkit dengan penyakit ini dan tidak meletakkan keluarga kita dalam keadaan yang bahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syifa Diha binti Madaud dan saya akan membentangkan berkenaan objektif kajian. Objektif kajian merupakan salah satu tujuan asal penyelidikan ini dijalankan. Terdapat 5 objektif kajian yang telah kami senaraikan dalam penyelidikan ini. Yang pertama, membantu dalam mengenal pasti kesan yang dihadapi oleh sesebuah negara, termasuklah kesan positif ataupun kesan negatif. Seterusnya, mengenal pasti cabaran yang dihadapi oleh sesebuah negara disebabkan penularan COVID-19 yang melibatkan pelbagai sektor. Selain itu, memberikan pemahaman yang mendalam berkaitan impak yang diterima selepas penularan COVID-19. Selepas itu, mengenal pasti pihak yang terlibat dalam memerangi wabak ini dari terus berleluasa tanpa mengira pangkat, jawatan, usia, agama dan bangsa. Sesekali mengenal pasti pendekatan yang telah diambil oleh pelbagai pihak untuk mengatasi permasalahan tersebut. Seterusnya, metodologi kajian. Metodologi kajian merangkumi pelbagai kaedah untuk mencapai objektif kajian yang telah dilakukan. Terdapat 2 kaedah kajian yang telah digunakan dalam penyelidikan ini, iaitu teknik kajian dan skop kajian. Teknik kajian merupakan sumber maklumat yang telah diperolehi dari sumber sekunder seperti dari perpustakaan dan internet. Antara sumber sekunder adalah buku-buku, majalah, artikel dan jurnal. Skop kajian. Skop kajian meliputi sasaran kajian, kawasan kajian dan juga jangka masa kajian. Sasaran kajian bagi penyelidikan ini menyasarkan masyarakat di Malaysia. Manakala jangka masa kajian yang telah digunakan adalah sebelum, semasa, selepas berlakunya pandemik. Dan akhir sekali, kawasan kajian bagi penyelidikan ini tertumpu kepada seluruh masyarakat Malaysia. Seterusnya, saya Nur Zulaikha Husna binti Muhammad Sardi ingin membincangkan tentang hasil dapatan dan perbincangan daripada kajian ini. Pertama sekali, kita mestilah berusaha dalam menangani wabak COVID-19 ini melalui rawatan yang berkonsepkan Islam. Rawatan yang berkonsepkan Islam merupakan rawatan yang khusus dan bersumberkan kitab-kitab suci seperti Al-Quran dan Al-Sunnah. Kunci utama daripada rawatan ini adalah merupakan kepercayaan terhadap Allah, kerana kita mestilah yakin bahawa hanya Allah lah yang memberikan sesuatu penyakit dan penawar kepada hamba-Nya. Selain itu, semenjak wabak COVID-19 mula merebak seluruh dunia, pembelajaran secara bersemuka tidak dapat dijalankan. Namun, kerajaan telah mengambil inisiatif dengan melakukan pembelajaran secara atas talian. Hal ini kerana kerajaan telah berusaha dalam mengelakkan pelajar dan guru-guru daripada dijangkiti wabak COVID-19. Hasilnya, pelajar tidak akan ketinggalan silibus semua mata pelajaran yang dipelajarinya. Di samping itu, aktiviti perniagaan juga terpaksa dihentikan di seluruh negara. Namun tetapi aktiviti jual beli secara atas talian mula diperkenalkan dan ianya membantu ramai masyarakat di negara kita untuk mencari sumber pendapatan. Dalam masa yang sama, hal ini dapat mengurangkan kadar pengangguran di negara kita. Aktiviti jual beli secara atas talian juga mempunyai banyak kebaikan seperti dapat menjimatkan masa dan tenaga pengguna serta menawarkan pelbagai jenis produk dalam masa yang sama. Selain kesan buruk, COVID-19 juga turut mendatangkan kesan baik kepada bumi kita. Hal ini kerana jumlah kenderaan di atas jalan raya telah dihadkan dan semua sektor perkilangan juga terpaksa ditutup. Ianya mendatangkan kesan baik terhadap pencemaran udara, pencemaran air serta pencemaran bunyi.
Pertama sekali, pencemaran udara telah berkurang kerana kadar pembebasan asap kenderaan dan asap kilang telah dihentikan. Oleh itu, udara yang dihasilkan oleh bumi adalah udara yang lebih bersih dan bebas kotoran. Selain itu, pencemaran air juga turut menurun kerana manusia dan sektor perkilangan tidak dapat membuang bahan sisa domestik ke dalam sungai, dan ianya menyebabkan kadar kebersihan air telah meningkat dan ianya dapat mengelakkan daripada penyebaran wabak penyakit berjangkit. Akhir sekali, pencemaran bunyi juga turut bertambah baik kerana jumlah kenderaan di atas jalan raya telah dihadkan. Semenjak wabak COVID-19 mula menyerang seluruh dunia, pemakaian topeng muka adalah diwajibkan untuk semua manusia. Hal ini kerana pemakaian topeng muka dapat mengelakkan seseorang itu daripada dijangkiti wabak COVID-19. Topeng muka ini adalah berfungsi untuk menghalang udara yang kurang bersih daripada memasuki badan manusia. Akhir sekali, setelah pelbagai ujian dan kajian yang dilakukan, para saintis telah menemui vaksin yang dapat membunuh wabak COVID-19 ini. Dan dalam masa yang sama, vaksin ini juga turut menguatkan imunisasi seseorang dan dapat mengelakkan seseorang itu daripada dijangkiti wabak COVID-19. Namun begitu, sebagai umat Islam, kita mestilah meletakkan keseluruhan kepercayaan terhadapnya, kerana hanya dialah yang mampu memberikan penawar terhadap penyakit yang dihadapi oleh hamba-hambanya. Kesimpulan, kami dapat menyimpulkan bahawa wabak penyakit ini telah memberikan banyak kesan kepada kehidupan seseorang individu maupun sesebuah negara dalam pelbagai aspek. Ia telah memberikan kesan yang negatif terhadap kehidupan masa kini, antaranya menjejaskan ekonomi negara dari pelbagai sektor, menyebabkan kesukaran dalam sistem pendidikan negara dan menyebabkan perubahan yang drastik dalam kehidupan seharian seseorang disebabkan perubahan norma baru. Selain itu, wabak ini tidaklah memberi kesan yang negatif sahaja, namun ia turut memberikan sedikit sebanyak impak positif, terutamanya pada aspek alam sekitar. Selain itu, ia turut membantu dalam pembangunan insan dan kepribadian nurani ke arah yang lebih baik, kerana kita akan mendapat lebih banyak masa dan peluang untuk beribadah. Dapat meningkatkan itu, ia juga dapat meningkatkan hubungan silaturahim antara ahli keluarga, mana kita akan dapat meluangkan masa bersama mereka. Itu kita hendaklah sentiasa berusaha dalam memerangi wabak ini dari terus berleluasa sebagai pendekatan yang telah diambil oleh kerajaan. Sebagaimana pendekatan yang telah diambil oleh pihak kerajaan yang telah banyak memberikan kesan yang memberangsangkan dalam menangani masalah ini, yang telah turut dibantu oleh pelbagai pihak, terutamanya pasukan barisan hadapan seperti pihak polis, pihak bomba dan jururawat. Tidak lupa juga kepada seluruh rakyat Malaysia yang telah berganding bahu dalam memerangi wabak ini.